Tafsir Al-Azhar, karya Profesor Dr. Hamka. Ayat 11 hingga ayat 14 dari surah An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Ayat ke-11. Allah mewajibkan kamu terhadap anak-anak kamu untuk seorang anak lelaki sama dengan 2 bahagian anak perempuan. Jika perempuan lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika hanya seorang anak perempuan, maka untuknya separuh. Dan bagi kedua ibu bapanya, ibu bapa si mati, masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan, jika si mati mempunyai anak. Jika tidak mempunyai anak, sedang ahli warisnya itu hanya kedua ibu bapanya, maka untuk ibunya 1/3. Jika si mati mempunyai beberapa saudara, untuk ibunya 1/6, iaitu sesudah wasiatnya dipenuhi dan atau hutangnya dibayarkan. Bapa-bapa kamu ataupun anak-anak kamu, tidaklah kamu ketahui siapakah antara mereka yang lebih manfaat bagimu. Semuanya ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana.
من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. Ayat ke-12. Dan untuk kamu separuh dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka mempunyai anak, maka untukmu seperempat dari harta yang mereka tinggalkan, iaitu sesudah wasiat mereka dipenuhi ataupun hutang mereka dibayarkan. Dan untuk mereka seperempat dari harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Tetapi jika kamu mempunyai anak, maka untuk mereka, iaitu isteri itu, 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan, iaitu sesudah wasiat dipenuhi atau hutang dibayarkan. Dan jika seorang laki-laki atau perempuan yang diwarisi itu kalalah tidak mempunyai ibu bapa dan anak, tetapi ada mempunyai seorang saudara laki-laki atau seorang saudara perempuan, maka untuk mereka itu masing-masing 1/6. Tetapi jika mereka lebih dari itu, maka bersekutulah mereka pada yang 1/3 itu, iaitu sesudah wasiatnya dipenuhi ataupun hutangnya dibayarkan dan tidak menyusahkan. Ketetapan dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha penyabar. Tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri
ayat ke-13. Yang demikian itulah batas-batas Allah. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, nescaya akan dimasukkannya ke syurga, mengalir air sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya. Yang demikianlah kejayaan yang besar. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. Ayat ke-14. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar akan batas-batasnya, nescaya akan dimasukkannya ke dalam neraka, kekal di dalamnya, dan baginya azab yang menghinakan. Pembahagian harta waris, iaitu faraid. Sampai 10 ayat permulaan ini, sebahagian besar isinya memulihkan penghargaan terhadap anak yatim. Antara ayat yang ke-10 ini memperingatkan bahawa kaum perempuan pun wajib mendapat penghargaan, wajib mendapat bahagian dari harta pusaka. Setelah segala sesuatu yang berhubungan dengan pemeliharaan anak yatim itu dihuraikan, dan setelah adat jahiliah yang tidak memandang sebelah mata terhadap kaum perempuan itu diperingatkan, maka sekarang datanglah lanjutan wahyu Tuhan tentang harta pusaka yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal. Datang firman Tuhan, Allah mewajibkan kamu terhadap anak-anak kamu, pangkal ayat 11. Dan dalam ayat permulaan peraturan tarikah, iaitu harta peninggalan ini, jelas bahawa yang pertama sekali dijelaskan ialah tentang bahagian yang wajib diterima oleh anak. Yang memikul kewajipan ini ialah kamu, iaitu tiap-tiap orang yang mengaku dirinya beriman dan Islam. Oleh kerana kata yang dipakai ialah kamu, jelaslah bahawa pembahagian waris itu di bawah pengawasan masyarakat yang ada di sekelilingnya, dan kalau perlu, kekuasaan negara. Ahli waris banyak, iaitu anak, ibu, bapa, saudara, isteri, menurut garisnya yang telah ditentukan. Maka yang pertama menjadi perhatian ialah anak, sebab anaklah yang akan melanjutkan keturunan dengan langsung. Dan sebab itu, jika seseorang meninggal, padahal anaknya telah terlebih dahulu mati dari dia, maka cuculah anak dari anak yang telah lebih dahulu mati itu yang menggantikan tempat anak. Demikianlah seterusnya ke bawah, berdasar kepada sebuah ayat dalam surah Hud ayat 46, iaitu bahawa Nabi Nuh tidak dapat membawa anak kandungnya sendiri masuk ke dalam bahtera Nuh yang terkenal itu, tapi sebab anak itu tidak beramal soleh, tegasnya berlain agama dengan ayahnya, maka sepakatlah ahli-ahli fiqh Islam bahawasanya seorang anak yang telah murtad dari Islam putus hubungan waris dengan ayahnya. Demikian juga seorang anak yang membunuh ayahnya, maka dia pun tidak berhak lagi mendapat waris ayahnya yang dibunuhnya itu. Datang pula lanjutan ayat tentang berapa jumlah bahagian itu. Untuk seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua anak perempuan. Tadi pada ayat 7 telah dijelaskan bahawa laki-laki mendapat bahagian dari harta penanggalan ayahnya atau kerabatnya. Susunan ayat 7 itu menjelaskan dua kali kata yang sama. Tidaklah dikatakan misalnya dan perempuan seperti laki-laki pula, agar perhatian kepada bahagian harta untuk perempuan itu jangan dianggap enteng saja.
Maka di dalam ayat ini terdapat lagi kata-kata yang meminta perhatian khusus terhadap perempuan. Dikatakan untuk anak laki-laki sama dengan bahagian dua anak perempuan. Tidak dikatakan misalnya untuk seorang anak perempuan separuh dari bahagian seorang anak laki-laki. Tandanya perempuan terlebih didahulukan. Sebagaimana telah kita ketahui pada riwayat-riwayat yang telah kita salinkan ketika mentafsir ayat 7 di atas, dalam zaman jahiliah, perempuan tidak mendapat bahagian sama sekali. Maka sampai pada zaman kita ini, di beberapa negara di Eropah, undang-undang sivilnya belumlah memberikan hak bahagian waris kepada perempuan. Sedang dalam agama Kristian sendiri, tidak ada peraturan demikian. Lantaran itu, apabila mengenai hukum-hukum sivil, menyerahkan keagamaan kepada hukum pemerintahan. Sedang dalam Islam, terang dan jelaslah suatu peraturan yang datang dari Allah bahawa perempuan wajib diutamakan ketentuan bagiannya. Di dalam ayat-ayat yang mengenai waris itu, iaitu ayat 11 dan 12, kelihatan jelas bahawa perempuan baik dalam kedudukannya sebagai anak atau saudara atau ibu atau isteri mendapat bahagian tertentu dan wajib dipenuhi oleh yang diberi tanggungjawab. Bahagian laki-laki ialah 2 kali bahagian perempuan. Dengan melengahkan bahawa peraturan Islam menentukan perempuan dapat bahagian, ada orang yang tidak menyenangi Islam mengemukakan bantahannya. Mengapa laki-laki mendapat 2 kali bahagian perempuan? Mengapa tidak disamakan saja? Kalau orang berfikir secara objektif, kita tanyai, mengapa dalam beberapa bangsa di Eropah, Kristian sampai zaman sekarang ini, perempuan tidak berhak atas waris? Nescaya mereka akui bahawa tanggungjawab laki-laki dalam negara yang semoden-modennya sekalipun lebih berat dari tanggungjawab perempuan. Islam pun mengakui bahawa dalam pergaulan hidup manusia di dunia ini, di mana saja tanggungjawab laki-laki di dalam harta benda jauh lebih berat daripada tanggungan perempuan. Meskipun pada zaman moden ini, hak-hak perempuan sudah diberikan lebih maju daripada zaman purbakala. Namun persediaan rohani jasmani untuk menghasilkan harta tidak juga sama dengan laki-laki. Tetapi meskipun tidak sama, Islam telah menentukan bahawa perempuan itu pun mendapat hak sepadan dengan keadaan tenaganya. Seorang perempuan di segala zaman tidaklah terlepas dari tanggungjawab dan perlindungan laki-laki. Pada waktu kecil, di bawah perlindungan ayahnya yang membelanjai hidupnya. Setelah dewasa, dia bersuami. Sebagai isteri, dia di bawah tanggungan suaminya. Kalau suaminya telah tua atau mati dan dia sendirian pun telah tua pula, dia di bawah tanggungan anak-anak laki-lakinya. Oleh sebab itu adalah wajar dan adil kalau bahagian untuk laki-laki 2 kali sebanyak yang didapati oleh perempuan. Sebab kalau misalnya harta waris yang diterimanya dari ayahnya itu telah habis, dia kembali lagi ke dalam tanggungan saudara laki-lakinya yang akan membelanjakannya pula dengan sebahagian dari waris yang diterimanya dari ayahnya itu. Kita melihat pada setengah tafsir, ahli-ahli tafsir itu mengeluarkan pendapat bahawa hikmat bahagian laki-laki 2 kali dari bahagian perempuan ialah kerana akal perempuan itu kurang. Akalnya hanya separuh laki-laki. Dan kata dia pula, syahwat perempuan itu lebih keras daripada syahwat laki-laki. Sehingga kalau dia diberi banyak, maka harta warisnya hanya akan dipergunakan untuk membeli perhiasan guna pelagak. Alasan yang pertama ini kita bantah dengan keras. Kerana kalau kita pelajari dengan seksama
nyata sekali bahawa akal laki-laki dan perempuan kedua-duanya itu sama-sama kurang. Barulah akan cukup kalau kedua akal itu digabungkan. Pengalaman-pengalaman dalam rumah tangga yang bahagia membuktikan bahawa kerap kali ternyata seorang suami tidak dapat mengambil keputusan yang tepat sebelum mendapat petunjuk dari isterinya. Dan isteri pun kerap kali salah mengambil keputusan kerana tidak bermesyuarah dengan suaminya. Dalam perjanjian Hudaibiyah, jelas sekali bahawa nasihat Ummi Salamah lah yang melepaskan Rasulullah dari suatu kesulitan. Demikian juga alasan atau hikmah yang kedua tadi yang mengatakan syahwat perempuan lebih keras dari syahwat laki-laki, sehingga kalau diberi harta banyak, dia akan memboroskan harta itu untuk memenuhi syahwat. Ini pun tidak boleh ditelan saja. Lebih banyak laki-laki menghamburkan wang dan kekayaan, baik dari waris atau dari yang lain, untuk menawan hati seorang perempuan, daripada perempuan berbuat begitu kepada laki-laki yang dicintainya kerana syahwatnya. Kalau ada perempuan lacur berdiri tengah malam di tepi jalan, adalah kerana dia tahu bahawa laki-laki hidung belang akan mencarinya dan melepaskan syahwat padanya. Laki-lakilah yang merayu perempuan dengan berbagai pujukan supaya mau menyerahkan kehormatan padanya. Dan banyak kali kita lihat perempuan budiman yang menanggalkan perhiasannya dari emas dan permata untuk membantu suaminya yang kesusahan. Kalau ada orang berkata bahawa perempuan itu pemboros dalam hal membeli perhiasan, akan banyak pula laki-laki yang dapat menceritakan bahawa sejak diserahkan kepada isterinya memegang wang rumah tangga, mereka telah dapat berhemah kerana isterinya pandai berhemah dan menyimpan. Maka dapatlah diringkaskan bahawa Islam telah memberikan ketentuan hukum, iaitu bukan saja laki-laki yang mendapat waris, meskipun tanggungjawab lebih besar, perempuan pun mendapat. Laki-laki mendapat 2 kali sebanyak yang didapati perempuan, sebab perempuan itu menurut Islam tidak boleh lepas dari tanggungjawab laki-laki. Kemudian datang ketentuan seterusnya. Jika perempuan lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3 dari yang ditinggalkan. Tadi telah diterangkan kalau anak-anak yang ditinggal itu terdiri atas laki-laki dan perempuan, maka laki-laki mendapat 2 kali sebanyak yang diterima oleh yang perempuan. Misalnya anak yang ditinggal itu 2 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Nescaya harta peninggalan itu dibahagi 7, menjadi 2 kali 2 dan 3 kali 1. Demikian seterusnya. Tetapi kalau anak-anak itu perempuan semuanya dan bilangan mereka 2 atau lebih, maka untuk mereka lah dikeluarkan terlebih dahulu banyaknya 2/3 dari seluruh harta peninggalan itu. Yang selebihnya, iaitu 1/3, dibagilah untuk ahli waris yang lain menurut yang telah ditentukan syarak. Maka yang harus dikerjakan terlebih dahulu ialah mengeluarkan bahagian yang 2/3 untuk perempuan, yang 2 orang itu atau lebih itu, supaya dibagikan sama rata. Jika hanya seorang anak perempuan, maka untuknya separuh. Dengan dasar keterangan ini, dapatlah difahamkan bahawa jika seseorang mati meninggalkan seorang anak laki-laki saja, tidak ada saudaranya yang lain, baik sama-sama laki-laki atau saudara perempuan, maka seluruh harta peninggalan itu jatuh padanya semua. Anak perempuan saja yang mendapat separuh harta itu, maka sisa yang separuh lagi dibagikan pula lah kepada ahli waris yang lain menurut peraturan yang telah ditentukan oleh syarak. Bahagian untuk ibu dan bapa. Sambungan ayat. Dan bagi kedua ibu bapa, iaitu ibu bapa yang telah meninggal itu, masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan jika si mati mempunyai anak. Tadi sudah diterangkan perincian bahagian bagi anak. Kalau yang tinggal itu hanya anak sahaja. Sekarang diteruskan pula bagaimana kalau yang ditinggalkan itu ialah ayah dan bunda bersama anak-anak.
Kerana hal yang seperti ini diterangkan bahawa ibu dan bapa itu mendapat sama banyak, iaitu sama-sama 1/6. Yang selebihnya dari yang 2/6 itu mendapat 4/6, dibahagikan kepada anak-anak tadi sebagai asyabah, iaitu seorang laki-laki mendapat 2 kali sebanyak yang didapati oleh seorang perempuan. Di sini teranglah bahawa harta itu terlebih dahulu dibagi 6. Jika tidak mempunyai anak, sedang ahli warisnya itu hanya kedua ibu bapanya, maka untuk ibunya 1/3. Di sini berlaku kembali terhadap kedua ibu bapa peraturan yang pokok bermula tadi, iaitu laki-laki mendapat 2 kali bahagian perempuan. Kalau diberikan kepada ibu 1/3, nescaya yang untuk ayah ialah 2/3. Hal ini jelas berbeza dengan keadaan kalau si mati meninggalkan anak sebagai tersebut terdahulu. Maka kalau ada ibu bapa dan ada anak, ibu bapa sama-sama mendapat 1/6. Sebab dalam hal seperti ini, mereka keduanya mendapat kehormatan yang sama dibandingkan dengan anak-anak tadi. Sebab setelah 2 kali perempuan 1/6 itu dikeluarkan, seluruh harta sudah untuk anak. Dan kalau anak tidak ada, kedudukan ayah 2 kali lipat dari kedudukan ibu. Itu sudah dapat dirasakan. Bagaimana kalau ayah itu telah mati terlebih dahulu, sedang nenek, iaitu ayah dari ayah, masih hidup? Jawabnya ialah bahawa nenek itulah yang menerima bahagian yang tadinya akan diterima oleh ayah. 1/6 kalau ada anak si mati, 2/3 kalau yang tinggal hanya ibunya. Demikian seterusnya, sebab ayah, nenek dan moyang sampai ke atas, atau anak, cucu dan piut sampai ke bawah adalah hubungan darah langsung dari si mati. Jika si mati mempunyai beberapa saudara, untuk ibunya 1/6. Tadi sudah dijelaskan mengenai seorang mati meninggalkan anak bersama ibu bapa. Waktu itu anak mengemasi seluruh harta peninggalan. Sesudah bahagian ayah dan ibu dikeluarkan 1/6. Ketika itu tidak ada disebut-sebut saudara-saudara, sebab saudara-saudara terdinding oleh anak. Kemudian tersebut pula bahawa ibu bapa dapat 1/3 dan bapa dapat 2/3, iaitu kalau saudara si mati tidak ada dan anak tidak ada. Kalau terdapat si mati meninggalkan ibu dan beberapa saudara, di sini dijelaskan bahawa pada waktu itu ibu mendapat 1/6 dan sisa yang tinggal dibahagi-bagikan oleh saudara-saudara tadi. Laki-laki mendapat 2 kali bahagian perempuan. Di sini harus diperhatikan bahawa yang menyebabkan ibu mendapat 1/6 ialah adanya saudara, iaitu kalau saudara itu banyak. Kalau saudara yang ditinggal itu hanya 1 orang, maka ibu tetap mendapat 1/3. Maka ibu tetap mendapat 1/3. Dengan meninggalkan saudara banyak itu, baik saudara seibu sebapa, atau saudara sebapa, atau saudara seibu, meskipun ayah tidak disebutkan lagi, sebab terang bahawa ayah mendapat 1/6 pula. Semuanya itu akan dibagi mengikut pokok pembahagian. Jika yang tinggal itu hanya anak-anak saja, sudah mudahlah pembahagian atas dasar anak laki-laki mendapat sama dengan 2 bahagian perempuan. Pokok pembahagian yang jelas bagi ibu bapa ialah 1/3 ibu dan 2/3 ayah, kalau mereka hanya tinggal berdua saja. Anak tak ada dan saudara pun tak ada. Jika keduanya masing-masing mendapat 1/6, kalau ada pula anak dan saudara-saudara terdinding. Semuanya itu akan dibahagi segera, iaitu sesudah wasiatnya dipenuhi atau hutangnya dibayarkan. Artinya, sebelum bahagian yang menjadi hak ahli waris itu dibagi-bagikan, hendaklah terlebih dahulu dikeluarkan apa-apa yang telah diwasiatkan. Setelah selesai wasiatnya dipenuhi,
hendaklah diselesaikan pula hutang piutangnya. Sehabis membayar wasiat dan hutang itu, barulah dibahagikan harta itu menurut yang telah disebutkan tadi. Tentang wasiat, sudahlah kita ketahui dalam keterangan-keterangan yang telah lalu bahawasanya kita dianjurkan ketika badan masih sihat supaya memperbanyakkan wasiat, iaitu berpesan kepada orang yang masih hidup. Misalnya, jika aku meninggal dunia esok, hendaklah hartaku yang sama yang di sana diberikan kepada si fulan, atau wakaf untuk masjid, atau sebahagian untuk sekolah dan sebagainya, dengan catatan jangan sampai wasiat itu membuat melarat ahli waris sendiri yang telah ditentukan. Kalau misalnya ada seorang kaya raya, ayah, bunda dan anak-anaknya kaya raya pula, sehingga kalau sebahagian harta yang akan diwariskan itu telah diwasiatkan terlebih dahulu kepada orang lain, tidak akan merugikan mereka yang akan ditinggalkan. Amat layaklah jika banyak-banyak harta yang diwasiatkan. Tetapi kalau keadaan miskin dan anak-anak atau ahli waris akan miskin pula, kira-kira sajalah berapa wasiat yang patut diberikan. Yang terang, wasiat itu jangan mengandung niat yang akan merugikan ahli waris, dan paling banyak jangan lebih dari 1/3 jumlah harta. Kalau berwasiat di dalam sakit yang berlaku hanya 1/3. Kalau wasiat di dalam sakit yang berlaku hanya 1/3. Dari hal hutang-hutang, sebaiknya lah didamaikan dengan sungguh-sungguh dengan orang tempat berhutang. Kalau tidak, dan kalau hutang itu terlalu banyak, mungkin ahli waris hanya menerima angin saja. Ini sebabnya maka Rasulullah SAW menyuruh kita berdoa selalu kepada Tuhan agar kita jangan sampai dibelenggukan hutang. Kemudian Tuhan menjelaskan lagi apa hikmah. Maka diatur demikian, sehingga bukan anak sahaja yang mendapat, bahkan ayah pun mendapat. Kalau keduanya sama-sama ada, keduanya sama mendapat. Bapa-bapa kamu ataupun anak-anak kamu, tidaklah kamu ketahui siapakah antara mereka yang lebih manfaat bagimu. Ini diperingatkan supaya berfikir secara zaman jahiliah disingkirkan jauh-jauh. Belum tentu apa yang akan terjadi kelak. Seseorang mati meninggalkan anak dan ayah. Kalau anak saja yang mendapat waris, sedang ayah, artinya nenek anak-anak itu tidak mendapat, mungkin sekali banyak anak-anak yatim yang masih kecil akan kembali ke dalam asuhan dan didikan neneknya. Kalau ayah saja mendapat, anak tidak, besar kemungkinan usia nenek itu akan panjang sampai tua, sampai pikun. Tidak ada orang lain yang akan membela dan menyelenggarakan hari tuanya. Yang lebih dekat kepadanya hanya cucu-cucu itulah. Hal-hal seperti ini selalu kejadian di dalam berkeluarga. Sebab itu Allah memberi mereka semua bahagian yang patut, dan semuanya itu adalah ketetapan dari Allah, iaitu ketentuan yang tidak boleh diubah-ubah lagi. Siapa yang melanggar akan ditimpa dosa yang besar, dan dia sudah menjadi hukum Allah dirumuskan di dalam undang-undang suatu negara yang penduduknya lebih banyak beragama Islam, sebagai negara kita ini, bahawa hukum faraid berlaku di Indonesia bagi pemeluk-pemeluk agama Islam, sehingga barang siapa yang melanggar dapat dikenakan sanksi hukum. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Ujung ayat 11. Mengapa ujung ayat ini pertama menyebut Alim, yang bererti Maha mengetahui? Ialah kerana Tuhan mengerti benar apa isi hati manusia. Semuanya ingin hendak mendapat bahagian dari rezeki yang tiba-tiba itu. Hanya sebentar orang bersedih kerana kematian. Tidak berapa lama kemudian masing-masing sudah bertanya, mula-mula dengan hati sendiri, makin lama makin menjadi bisik desus, kadang-kadang menjadi perkara. Siapa yang berhak menerima atau mendapat bahagian dari harta itu? Malahan Tuhan mengetahui
bahawa ada seorang isteri lekas-lekas menyimpan wang suaminya dengan curang dan curi sebelum ahli waris yang lain tahu. Oleh sebab itulah, maka Tuhan mengatur sendiri harta peninggalan itu dengan sifatnya yang maha bijaksana, sehingga masing-masing mendapat menurut patutnya. Kalau seseorang meninggal, semua ahli waris sudah tahu berapa bahagiannya dan tahu pula siapa yang tidak patut mendapat. Tak perlu orang lain campur tangan lagi. Barang siapa yang melanggar ketentuan Tuhan itu, berdosalah dia. Bahagian suami atau isteri. Setelah terlebih dahulu diterangkan bahagian yang mesti diterima oleh anak-anak, ibu, bapa dan saudara, seterusnya Tuhan menentukan pula bahagian suami dan isteri. Tuhan berfirman, dan untuk kamu, separuh dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Pangkal ayat 12. Di sini teranglah bahawa seorang suami mendapat separuh dari harta isterinya jika isteri itu meninggal dunia, iaitu kalau isteri itu tidak mempunyai anak-anak. Bagi anak-anaknya kerana pernikahan dengan suaminya itu, ataupun anaknya dengan suaminya yang dahulu, jika mereka mempunyai anak, seorang ataupun lebih, laki-laki atau perempuan, baik anaknya dengan suaminya yang sekarang ataupun anaknya dengan suaminya yang dahulu, maka untukmu seperempat dari harta yang mereka tinggalkan. Kamu atau suami mendapat seperempat kalau isteri itu mempunyai anak, baik anaknya dengan kamu sebagai suami yang ditinggalkan ataupun anaknya dengan suaminya yang dahulu, iaitu sesudah wasiat mereka dipenuhi ataupun hutang mereka dibayarkan. Hal wasiat diperingatkan kembali, demikian juga hutang, kerana wasiat yang pernah diberikan ketika hidupnya wajib dihormati oleh yang tinggal, dan hutangnya wajib dibayar lebih dahulu, kerana ini bukan hartanya melainkan harta orang lain. Dan untuk mereka seperempat dari harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Ayat ini ialah kebalikan dari pangkalnya yang tadi. Dahulu jika isteri yang meninggal, sekarang jika suami yang meninggal. Kalau si suami yang tidak mempunyai anak, isteri mendapat seperempat. Tetapi jika kamu mempunyai anak, untuk mereka, iaitu isteri itu, 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan. Anak kamu itu ialah anakmu dengan isteri yang lain, ataupun anakmu dengan isteri yang telah kamu ceraikan, atau anakmu dengan isterimu yang telah meninggal terlebih dahulu. Pendeknya anak kandunganmu. Adapun anak tiri, iaitu anak laki-laki lain yang kamu dapati dengan isteri itu, tidak mendapat apa-apa dari peninggalanmu itu dan tidak masuk hitungan di sini, iaitu sesudah wasiat dipenuhi ataupun hutang dibayarnya. Di sini kita mendapat dua kesan yang nyata. Pertama, dalam hal suami dan isteri ini jelaslah bahawa bahagian laki-laki 2 kali bahagian perempuan berlaku juga. Itu pun dapat difahamkan kalau kita ingat bahawa seorang isteri yang telah ditinggal mati oleh suaminya, jika dia beranak, maka tanggungjawab perlindungan atasnya telah jatuh kepada anaknya yang telah dewasa. Dan jika dia masih muda dan belum beranak, sementara dia akan kembali ke dalam tanggungan ayah bundanya. Kalau nasib baik, dia pun akan menikah lagi dengan laki-laki lain. Adapun seorang suami yang kematian isteri, bila datang waktunya, dia pun akan memikul kewajipan mendapat 2 kali bahagian yang diterima perempuan. Dan di dalam ayat ini kita bertemu lagi suatu rahsia yang lain, iaitu walaupun isteri itu 2 orang atau 3 orang atau 4, namun mereka semuanya hanya mendapat yang 1/4 atau yang 1/8 itu saja. Bagi-bagilah yang 1/4 itu, 1/8 itu sama banyak. Di sini kita mendapat rahsia bahawa yang lebih baik ialah beristeri hanya 1. Maka kalau ada orang perempuan merampas suami orang lain,
kerana mengharapkan kekayaan atau warisnya jika dia mati, harapan itu akan hampalah adanya. Mungkin ada seseorang yang berlebih kasihnya kepada satu isteri dan kurang pada yang lain. Lalu dia membuat wasiat khusus untuknya, sehingga isteri yang kurang dikasihi itu dirugikan. Ini pun telah ditutup pintunya terlebih dahulu pada ayat 9 di atas, supaya seorang mukmin merasa cemas kalau dia meninggalkan keturunan yang lemah, terlantar, yang dikhawatirnya mereka akan ditimpa sengsara sepeninggalan ayahnya. Sebab itu, kalau meninggalkan wasiat, hendaklah disertai takwa kepada Allah. Nescaya ayat ini pun berlaku dalam meninggalkan wasiat untuk isteri. Perincian hal itu diserahkan kepada kebijaksanaan masing-masing kita dalam tuntutan pelita iman yang ada dalam dada. Tentang cara berwasiat itu di ayat seterusnya akan diperingatkan lagi. Kalalah, ada orang yang ayah bundanya tak ada lagi, tetapi meninggal lebih dahulu, dan dia pun tidak pula mempunyai anak yang akan menerima pusakanya. Ayah bunda telah mati, anak pun tidak ada. Orang yang begini dinamai dalam keadaan kalalah, baik orang itu lelaki ataupun perempuan. Sekarang datang pula ketentuan Tuhan tentang pembahagian harta orang kalalah itu jika dia meninggal. Beginilah lanjutan ayatnya. Dan jika seorang laki-laki atau perempuan yang diwarisi itu kalalah, iaitu tidak mempunyai ibu bapa dan anak, tetapi ada mempunyai seorang saudara laki-laki atau seorang saudara perempuan, maka untuk mereka itu masing-masing 1/6. Keterangan: seorang yang dalam keadaan kalalah, baik orang itu laki-laki ataupun perempuan, maka peraturan pembahagian warisnya ada lagi. Cubalah gambarkan terlebih dahulu ada seorang suami atau seorang isteri mati. Ayah dan bundanya tak ada lagi dan anak-anaknya pun tak ada. Yang ada hanya isteri atau yang ada hanya suami. Keluarga mereka yang terdekat hanyalah saudara. Baik saudara itu seorang laki-laki ataupun seorang perempuan. Maka saudara itu baik dari laki-laki ataupun perempuan mendapatlah 1/6. Sama saja bahagian itu baik yang meninggal laki-laki atau yang meninggal perempuan. Dapatlah kita bayangkan bahawasanya bahagian yang 1/6 itu jika ibunya masih hidup, ibulah yang harus mendapat. Sekarang sebab tidak ada lagi saudara yang seorang itulah yang menerima sebahagian 1/6 itu. Jika suami perempuan itu masih ada, nescaya mudahlah kita membahagi harta itu menjadi 12 bahagian. 1/2 untuk si suami mendapat 6 bahagian dan 1/6 bagi saudara yang seorang itu, baik laki-laki atau perempuan, menjadi 2 bahagian. Yang lebihnya serahkan kepada ashabah. Tetapi jika mereka lebih dari itu, maka bersekutulah mereka pada yang 1/3 itu. Jelaslah bahawa kalau saudara yang tinggal itu hanya seorang laki-laki atau seorang perempuan, dia mendapat 1/6. Tetapi kalau mereka lebih dari satu orang, iaitu berdua atau lebih, mereka itu mendapat 1/3. Yang sepertiga itu mereka bagi-bagi dengan ketentuan yang laki-laki mendapat 2 kali bahagian perempuan. Nescaya akan timbul keraguan kalau ayat ini yang menentukan satu saudara yang kalalah mendapat 1/6 dan kalau lebih dari satu mendapat 1/3. Padahal di akhir ayat surah An-Nisa itu juga, ayat 177, tersebut lagi seorang kalalah dalam ketentuan orang lain. Di sana disebutkan pula bahawa
saudara perempuan orang kalalah itu mendapat separuh. Kalau dia berdua mendapat sepertiga. Dan kalau mereka banyak, ada yang laki-laki dan ada yang perempuan, di ayat 177 tersebut 2/3 juga. Dan dibahagi laki-laki mendapat 2 kali bahagian perempuan. Nescaya akan timbul kesan seakan-akan berlawanan. Sebab di ayat ini disebutkan seorang saudara laki-laki atau seorang saudara perempuan mendapat 1/6. Dan di ayat 177, saudara perempuan seorang dikatakan mendapat separuh. Maka setelah ditilik hadis-hadis dan alasan-alasan Al-Quran, ternyata bahawa yang dimaksud dengan ayat 12 ini ialah saudara seibu. Kalau yang tinggal itu hanya saudara seibu, mereka mendapat 1/6. Kalau seorang mendapat 1/3, kalau lebih dari seorang. Dan yang dimaksud dengan ayat 177 ialah kalau si mati kalalah meninggalkan saudara seibu sebapa, bukannya seibu sahaja. Dan hal itu, saudara perempuan mendapat separuh harta, bukan 1/6 sebagai bahagian untuk saudara yang seibu sahaja. Nah, saya jelas perbezaan ini kerana menurut turunan aliran darah, saudara seibu sebapa lebih dekat daripada saudara seibu sahaja. Malahan saudara seibu sebapa lain, ibu pun lebih dekat daripada saudara seibu sahaja. Dan semuanya ini iaitu sesudah wasiatnya dipenuhi ataupun hutangnya dibayarkan. Tentang mendahulukan wasiat dan hutang ini selalu diulang-ulang supaya ketika membahagikan harta waris jangan sampai kepunyaan dan hak orang lain dilupakan. Tetapi sekarang Tuhan menjelaskan lagi tentang wasiat itu dengan tidak menyusahkan, iaitu jangan sampai suatu wasiat diperbuat merugikan kepada ahli waris yang benar-benar berhak, sebagaimana telah diterangkan beberapa kali sebelum ini. Maka di penutup ayat Tuhan berfirman, dan Allah Maha mengetahui isi hatimu, apakah kamu jujur atau tidak, terutama ketika menyusun wasiat. Lagi penyabar, Al-Halim, kita artikan saja dengan penyabar. Maksudnya yang lebih dalam ialah Tuhan yang Maha tahu kalau kamu berbuat sesuatu kesalahan pada waktu yang lampau. Tetapi Tuhan tidaklah segera mengambil tindakan memurkai kamu kerana Tuhan terlebih dahulu hendak membukakan keinsafan bagi kamu untuk memperbaiki kesalahan yang terlanjur. Oleh sebab sifat Al-Halim itu, maka kamu sendiri pun hendaklah lebih hati-hati, jangan sampai ceroboh dan memandang enteng pembahagian waris. Misalnya, kamu terlambat menentukan pembahagian itu sesudah kematian. Kalau terlambat, itu hanya kerana kesibukan yang tak dapat dielakkan. Dapatlah Tuhan yang bersifat Al-Halim menunggu. Tetapi jika kamu sengaja memperlambat-lambat kerana ada niat tertentu, nescaya Tuhan tidak akan membiarkannya. Dapat pula kita rentang panjang filsafah yang terkandung dalam sifat Al-Halim ini. Misalnya, agama sudah menentukan siapa yang mendapat dan siapa yang tidak dapat. Dan kalau mendapat, berapa bahagiannya. Maka orang-orang yang mendapat bahagian sedikit hendaklah bersifat Al-Halim pula, mengambil sempena dari sifat Tuhan. Bahkan ada orang laki-laki yang mendapat bahagian tertentu, kemudian menghibahkannya, menghadiahkan bagainya itu seluruhnya kepada saudaranya yang perempuan. Dengan sifat Al-Halim, kekeluargaan yang mesra tidak akan putus kerana wafatnya orang yang tercintai. Setelah mempelajari pokok-pokok faraid itu yang telah dibentangkan Tuhan dalam Al-Quran, jelaslah bagi kita bahawa ini telah jadi salah satu cabang ilmu fiqh Islam yang penting, yang sendirinya memerlukan kepintaran
dalam ilmu hitung, sehingga tidak mungkin memimpin umat kalau tidak pandai berhitung. Tentu tentang ilmu faraid itu bersabdalah Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang dirawikan oleh Al-Hakim dan Al-Bahaki dalam sunnahnya dari Abdullah bin Mas'ud. Berkata Rasulullah SAW, pelajarilah faraid dan ajarkanlah kepada manusia, kerana sesungguhnya aku ini seorang manusia yang akan dicabut nyawaku, dan ilmu pun akan banyak yang tercabut, dan akan timbul pula banyak fitnah sehingga orang berselisih faham tentang faraid. Tidak didapat orang yang akan menyelesaikan. Al-Hakim, Al-Baihaqi dan Abdullah bin Mas'ud. Dan sebuah hadis lagi dikeluarkan oleh Al-Hakim dan Al-Baihaqi juga dari Abu Hurairah, katanya berkata Rasulullah SAW, pelajarilah faraid dan ajarkanlah dia, kerana sesungguhnya itu separuh ilmu yang akan dilupakan orang lain dan akan dilupakan orang, dan yang mula-mula akan dicabut dari umatku. Sebagaimana dapat difahami, hadis ini adalah sebagai tarhib, peringatan dari Nabi bahawa kalau tidak dipelajari ilmu ini dengan saksama, dia akan hilang lenyap saja, padahal sangat diperlukan. Apatah lagi terlalu lama negeri kita Indonesia ini dijajah bangsa asing yang berlainan agama dengan kita. Dan walaupun tanah air kita sudah merdeka, perhatian pihak yang berkuasa boleh dikatakan belum ada kepada jurusan ini. Padahal bagi kita ini adalah salah satu peraturan sebahagian dari syariat. Pemerintah penjajah dahulu sengaja menjauhkan urusan faraid ini dari pengakuan hukum. Mereka lebih suka menonjolkan hukum-hukum adat daripada hukum-hukum agama kita yang jelas jadi pegangan kita dunia akhirat. Ini adalah satu rencana besar ialah melemahkan dan menghilangkan kekuatan Islam. Dan setelah pemerintah penjajah itu habis, ahli-ahli agama Islam telah berkurang. Sebab itu maka perhatian kepada faraid jadi kurang. Padahal adanya hukum faraid dalam Islam adalah salah satu keutamaan agama ini. Sehingga kita boleh berkata bahawa bagi seluruh bangsa di dunia ini yang memeluk agama Islam, corak peraturan faraidnya adalah sama. Sedang pada bangsa-bangsa yang lain, mereka terpaksa membuat tradisi sendiri-sendiri yang sebahagian besar sampai sekarang ini belum juga memberikan hak tertentu kepada perempuan. Sehingga kaum perempuan terpaksa lebih dahulu berjuang mati-matian menuntut haknya. Sayugialah kita umat Islam memperhatikan pesan-pesan Rasulullah yang telah kita nukilkan di sini. Segala peraturan tadi sekali lagi dikokohkan oleh Tuhan dengan lanjutan firman-Nya. Yang demikian itulah batas-batas Allah, pakar ayat 13. Iaitu peraturan-peraturan yang telah Dia tentukan sehingga tidak timbul lagi fitnah dan hasad dengki dalam keluarga, dan tidak ada lagi aniaya yang lebih tua kepada yang masih kecil. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, di sini disebutkan taat kepada Allah diikuti dengan taat kepada Rasul-Nya. Sebab aturan faraid yang ada di dalam Al-Quran adalah semata-mata garis besar. Adapun dalam hal perinciannya, bila terjadi misalnya as-sabah atau atau penjelasan tentang kalalah, Rasulullah yang memberi tafsirannya dengan sunnah dan diajarkan pula kepada orang-orang istimewa untuk itu, seumpama Zaid bin Sabit. Nescaya akan dimasukkan ke syurga, mengalir air sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya. Yang demikianlah kejadian yang besar. Ujung ayat 13. Kejadian besar di akhirat. Kerana tidaklah akan sulit lagi jika datang berbagai pertanyaan tentang harta benda yang jadi fitnah di dunia ini. Hawa nafsu manusia mengumpulkan harta benda
kadang-kadang menyebabkan mereka tidak menilai lagi antara halal dengan haram. Kejadian besar di akhirat, kerana tidaklah akan sulit lagi jika datang berbagai pertanyaan tentang harta benda yang jadi fitnah di dunia ini. Hawa nafsu manusia mengumpulkan harta benda kadang-kadang menyebabkan mereka tidak menilai lagi antara halal dengan haram. Hawa nafsu manusia dalam mengumpulkan harta benda kadang-kadang menyebabkan mereka tidak menilai lagi antara halal dengan haram. Satu demi satu, segala sumber harta benda itu kelak akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Akan ringanlah rasanya otak dan tenteramlah kalau waris telah terbagi menurut yang ditentukan Tuhan. Banyak sedikit bilangan yang diterima, semuanya disambut dengan sabar dan syukur. Tidak ada aniaya atau pemalsuan. Telah timbul pertanyaan, apakah tidak cukup kalau disebutkan taat kepada Allah saja? Kerana dengan taat kepada Allah, dengan sendirinya sudah mesti taat kepada Rasul. Memang, bagi orang yang telah sempurna iman, tidak disebutkan taat kepada Rasul, dengan menyebutkan taat kepada Allah saja mencukupilah. Tetapi kadang-kadang hal ini mesti diperingatkan Tuhan. Kerana kita sendiri banyak mengalami, terutama dalam zaman kemajuan ilmu pengetahuan alam dan filsafah ini. Banyak orang yang percaya dengan seyakin-yakinnya bahawa Allah Ta'ala itu ada. Dan mereka berjanji dengan hati sendiri akan taat kepada Allah dengan menurutkan ilham penilaian buruk dan baik yang ada dalam hati mereka sendiri. Ini kebanyakan terjadi di Eropah, terutama di akhir-akhir abad ke-18 dengan timbulnya gerakan deisme, suatu rasionalisme. Voltaire dikenal sebagai pelopornya, dan gerakan ini menjalar juga kepada beberapa negeri. Maka bagi kita orang Islam, nyatalah bahawa taat hanya kepada Allah, tidak disertai taat kepada Rasul, belumlah bernama agama. Sebab Rasul adalah teladan yang diutus Allah untuk menjadi contoh melaksanakan ketaatan kepada Allah itu. Orang boleh menentang agama buatan manusia, bid'ah yang diada-adakan, kekuasaan pendeta atau ulama yang melebihi apa yang dituntunkan Rasul. Tetapi orang tidak akan dapat beragama kalau tidak menaati tuntutan Rasul. Misal yang terdekat ialah ayat-ayat faraid ini. Ada ayat yang mutasyabihah. Tengok kembali tafsiran mutasyabihah pada surah Ali Imran ayat 7. Pada ayat 12, surah An-Nisa terdapat bahawa saudara hanya mendapat 1/6, dan kalau mereka banyak mendapat separuh, dan kalau berdua dan lebih mendapat 2/3. Di mana kita tahu memperbedakannya kalau kita tidak tanyakan kepada Rasul dan ditaati cara beliau menjalankannya. Maka dengan taat kepada Allah disertai taat kepada Rasul, dengan jalan demikianlah kita akan diberi Allah kurnia ganjaran syurga yang mengalir air sungai di bawahnya dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar akan batas-batasnya, nescaya akan dimasukkannya ke neraka, kekal di dalamnya dan baginya azab yang menghinakan. Ayat 14. Tujuan yang semula ayat ini tentu sudah nyata terhadap orang-orang yang tidak mengacuhkan peraturan faraid yang telah disebutkan di atas tadi. Maka mafhumlah kita bahawasanya Islam bukan sahaja mengatur ibadat kepada Allah, solat, puasa dan sebagainya, tapi melingkungi segala soal yang mengenai kemasyarakatan dan kekeluargaan juga. Apatah lagi pada ayat pertama pembukaan surah telah diperingatkan takwa kepada Allah dan memelihara hubungan kasih sayang kekeluargaan yang disebut Al-Arham. Kedua dijadikan satu.
Maka dalam ayat ini dapatlah kita fahamkan betapa pun taatnya seorang misalnya beribadat, kalau batas-batas yang ditentukan Tuhan mengenai faraid itu diabaikan, neraka jugalah tempatnya. Maka dalam ayat ini dapatlah kita fahamkan betapa pun taatnya seseorang misalnya beribadat, kalau batas-batas yang ditentukan Tuhan mengenai faraid ini diabaikan, neraka jugalah tempatnya. Neraka jugalah tempatnya. Neraka jugalah tempatnya. Sebagai Muslim dalam masyarakat moden, taatilah peraturan Islam dalam hal faraid yang lebih sempurna daripada peraturan yang di mana jua pun. Jangan membuat wasiat yang mengubah ketentuan Tuhan. Dan sebagai orang Islam yang hidup dalam masyarakat keibuan sebagai di Minangkabau atau masyarakat kebapaan sebagai di Tapanuli, apabila bertemu dua peraturan yang berlawanan, dahulukanlah Islam dari yang lain itu supaya jangan masuk neraka. Menurut hadis yang dirawikan oleh Ibnu Majah dari Anas bin Malik, bersabda Rasulullah SAW, barang siapa yang memotongkan warisan dari ahli warisnya akan dipotong Allah pula warisnya dari syurga pada hari kiamat. Saya repeat, barang siapa yang memotongkan warisan dari ahli warisnya akan dipotong Allah pula warisnya dari syurga pada hari kiamat. Saya repeat lagi, barang siapa yang memotongkan warisan dari ahli warisnya akan dipotong Allah pula warisnya dari syurga pada hari kiamat. Susunan firman Tuhan memang menarik hati bagi orang yang suka merenungkannya. Dalam ayat 13, Tuhan menyatakan bahawa orang yang taat kepada Allah dan Rasul akan dimasukkannya dia ke dalam syurga dan kekal di dalamnya. Sedang di ayat 14 diterangkan bahawa siapa yang melanggar batas yang ditentukan Tuhan akan dimasukkannya dia ke neraka dan kekal di dalamnya. Di sini kita mendapat kesan bahawa dengan amal sendiri, masing-masing orang akan dimasukkan ke dalam syurga dan akan menikmati syurga itu bersama-sama. Sehingga ketika di dalam, mengecap nikmat yang kekal bersama-sama. Kerana kelazatan suatu nikmat ialah bisa dirasakan bersama. Tetapi bila dimasukkan ke dalam neraka kerana kesalahan sendiri, meskipun di dalamnya akan beramai-ramai juga, namun tidaklah akan ada hubungan kasih mesra dengan orang lain kerana masing-masing menderitakan azab sendiri-sendiri. Azab sendiri-sendiri. Berkenaan dengan faraid ini, beberapa orang ulama Islam Indonesia telah menulis bukunya. Antara yang telah menulis itu ialah ayah dan guru saya, Dr. Syekh Abdul Karim Amrullah, Syekh Tahir Jalaluddin, Ahmad Hassan Bangil dan Profesor Mahmud Yunus, untuk melihat perkembangan dan ijtihad ulama tentang faraid sebagai perkembangan dari pokoknya yang ada di dalam Al-Quran. Baiklah, buku-buku ini kita bacakan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billah al-aliyyil azim, wala hawla wala quwata illa billah al-aliyyil azim, wala hawla wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.